Selamat lemai serta mari tabik bahasa ngagai kita semua bergulai wakum itu melombil Bablitin Lukasiban 28 September 2021. Berita lemai itu dipun kangau tuai megai menua TYT Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud nerima temuai bahasa Hari Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom saritu tadi. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi temegap Menteri Pengatur nyambut pengerami Hari Pengada ke-85 tahun Pehin Sri Abdul Taib main dirandau madah ke penatai sidak mayanya dekat ngelalu ke penatai TYT nengah pengeraminya. Ia madah pengeraminya dekat disambut berengkah 8 hingga 10 Oktober 2021. Ya, pada pagi ini kita beri courtesy call to Tuan Yang Utama, inviting him for the celebration of 85th birthday for Tun. All the program starts from 28th until the 10th. The additional program will be organized by Sarawak Media Group. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi megak madah pengerami serat tu diatur ngau cara hybrid serta diteka atur operation standard SOP. So I'm inviting all Sarawakian to celebrate and to give that kind of appreciation to the effort for Tun since he was since his ministership until now as a governor. He's contributed a lot to Sarawak, and I wish him well, good health, long life, so that he will be able to guide us for the future of Sarawak and good for Sarawak. Berita nangkan ketuk, Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg nerima penemuai bahasa Hari Konsul Jenderal Indonesia Yoni Tri Prayitno di Wisma Bapa Malaysia saritu tadi. Yoni Tri Prayitno keudah gawak 3 tahun di Sarawak dekat baduk gawak kena 30 September di dekat datai. Yoni Tri Prayitno madah penatai ianya mai 7 merejaku terima kasih ngagai Kepala Menteri ngau Perintah Negeri ketika kerjasama ke pemaduk mana ti diberi ngagai ia lalu ngemuntang ke pengawal Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sarawak ngelamat tu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Menteri Sarawak yang banyak menyokong, mendukung tugas-tugas kami sehingga semua kegiatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Malaysia khususnya dengan Sarawak semua berjalan dengan baik. Semua mendapatkan hasil yang positif, hasil yang bisa dirasakan di antara rakyat dua negara, terutama antara Sarawak dengan Kalimantan. Berita di Sibu, sebuah agi hospital Medan dekat ditumbuh lalu diperjalai ke Rabang Soldadu Malaysia ATM di Sibu nak lama lagi. Menteri Muda Perkara Pelajar Sains ngau Pansik Teknologi Kemegak Adun Nangka, Dr. Anwar Rapai madah, hospitalnya digagak Bandar Hospital Sibu ngambil kemuntang agi berkenaan ke perengkah guna dia. Jadi di Sibu, kita bersetuju untuk membina suatu hotel Hospital Medan. Hospital Medan ini akan dikenalikan oleh Angkatan Tentera. Kita telah berhubung dengan pihak Angkatan Tentera dan mereka telah melihat tempat tapak di kawasan dalam hospital. Ini akan memudahkan segala fasiliti yang diperlukan. Hospital ini tidak untuk pesakit COVID, ini untuk pesakit biasa. Dan supaya pesakit lain di hospital Sibu dapat digunakan pakai untuk pesakit COVID. Berjakung agen media udah kengabas program imunisasi COVID-19 menua Raban Nembiak 12 ngagai 15 tahun bad Dewan Suara Sibu kemari. Dr. Anwar madah, Hospital Medan Sibunya dipelabak ke dekat berengkah dibuka dalam kandang 2 minggu lagi lalu umas dikena 100 ikut pesakit. Berebak ngonya, ia kemegang Menteri Muda Pengawak Berumah ngau Pengerai Mensia Mayor Sarawak madah modular unit siruk jaga ICU di Hospital Sibu disadang tembuk 5 Oktober tu. Program sarinya 1,310 nembiak sekolah sekondari Sacred Heart ngau sekolah sekondari Elizabeth datai bercucuk vaksin. Berita di Matu, pengingin 20 ekor peranak kampung Tian Matu dekat bisi rumah Kediri Empu nyadi nyata nak lama lagi hari penemu projek Rumah Spektra Permata RSP ke digagak Perintah Sarawak. Adun Jamureng Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya madah projek ngagak 20 buah RSP-nya nyadi pemun numbuh ke projek rumah dekat digagak basita duanya nangkan ketu. Setelah melalui proses yang panjang sejak kelulusan pada tahun 2017 melalui pengumuman Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, projek Spektra Permata HDC di Kampung Tian Matu pada hari ini akhirnya
menyerahkan surat tawaran kepada mereka-mereka yang berjaya. Usaha awal membina 20 unit projek spektra pemata ini adalah langkah pertama kita bagi membawa projek-projek perumahan pihak kerajaan untuk kemudahan penduduk di kawasan DUN N44 Jemoreng. Saya bagi pihak penduduk di kawasan DUN N44 Jemoreng amat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri Sarawak. Maya berandau ngauka sepengudah pengawal nyuak ke Rumah Spektra Permata RSP Tian Matu Kemari, Datuk Dr. Juanda Megap minta sidak kenerima projeknya siliat nemu atur sempekat projek. Siku hari penerima projek, Ahmad Udar Madah Kediri berasa gagah hati serta berterima kasih ngangai Adun Jemoreng dicakah ngangkat ke pengelantang penghidup peranak menuanya. Saya rasa apabila menerima tawaran ini sangat berbangga dan bersyukur kepada Allah kerana telah diberi rezeki menerima untuk rancangan perumahan Kampung Tian, dan juga saya amat berterima kasih kepada Adun Jemoreng Yang Berhormat Datuk Mursyid Biraja atas usaha beliau untuk memudahkan serta menaikkan taraf penduduk di Kampung Tian, terutamanya bagi yang kurang berkemampuan untuk memiliki rumah disebabkan sekarang keadaan ekonomi yang kurang menggalakkanlah. Kelimpah hari ya, Sofi Tahir Megap berterima kasih ngagai Perintah Negeri ngau Datuk Dr. Juanda diudah berjadi ke pengingin ia bisik rumah Kediri. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan Yang Berhormat Adun Jemoreng kerana mimpi kami menjadi kenyataan untuk memiliki sebuah rumah di Matu ini. InsyaAllah dengan adanya rumah ini nanti memberi keselesaan kepada kami sekeluarga. Jako Kesebaka belak dibantai ke Haslinda Malim, udah ia belak dipilih nerima RSP. Alhamdulillah hari ini saya telah menerima tawaran surat rumah RSP yang mana ianya seperti mimpi menjadi kenyataan. Terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Yang Berhormat Adun Jemoreng atas usaha ini. Dengan adanya rumah ini nanti ia akan memberi keselesaan kepada kami sekeluarga. Nakah kedetok projeknya udah tembuk 90% lalu dipelabak ke tembuk bulan Oktober tu. Berita diteruskan di Bintangor alai Adun Maradong, Dato' Ding Kuang Hing bersemaya di Kanyao berpinta ke agi belanja dikenang agak projek Gereja Metodis Kai Nguang Bintangor. Ko ia sebedau tu, unit perkara pengarap bukai uniform bisa meri belanja ngagai projeknya tang empai cukup lalu ia dekat sekali agi nganjung peminta ngagai uniform. Berjakung ngagai ukas udah kengabas projeknya kena hari Minggu tu tadi, ia megak madah projeknya belak bisa nerima agi belanja hari projek transformation menua pesisir RTP tahun siti tadi. Nangkan kenya ia bisa ngabas projek ngagak Gereja Metodis Zengguang Bintangor. Projek renggat kedua nganggak gerejanya belak udah nerima agih belanja RTP Dun Maradong ngau penyampau RM500,000 sebedau tu. Projeknya enti nundak tembuk pun bulan Mei 2021 tang napik penanggul lawan tembuk ketika atur minda bertagang PKP. Datuk Ding Mayanya Megap minta UPS Kerja Raya JKR nentu ke projeknya digagak nite ke langgur projek sebedau tu. Berita diteruskan oleh 750 ekor nembiak sekolah berumur 13 hingga 15 tahun sudah bertucuk vaksin COVID-19 dos keterubah bapalan merik vaksin PPV Kompleks Komuniti Sadong Jaya kemari. Programnya digulung nembiak hari sekolah sekondari SMK Sadong Jaya di Sadang Tembuk Pagila 29 September. Adun Sadong Jaya, Ideal Lariwo bisa datang ngabas program sarinya. Berita nangkan ketuk, pemutus Zon Selatan berjalai ke pelian ngadu ke menua PPN Renggat 3 hingga pemutus muka beberapa bengkas sektor dekat nyawa mulai ke pemanah ekonomi serta rakyat negeri tumpu. Pemberita Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisi ngerandau beberapa ikut balam mayuh di Kuching sehari itu tadi alai sidak belak madah Kediri berasal lantang hati engkau pemutusnya. Pendapat kami untuk fasa 3 tu, pembukaan fasa 3 tu nya membuka peluang kepada peniaga-peniaga yang sebelum tu tutup, for example manicure, pedicure nak setidaknya ada lebih peluang untuk berniaga. I mean dekat situ kita nampak bahawa bila fasa 3 balik ke fasa 3 tu setidaknya dapat balik buka perniagaan setidaknya. For example yang
manicure pedicure tu kan mostly ibu tunggal, okay? Single mother yang for example salon ke, lashes ke apa. So 3 tu kira dapat membantu setidaknya lah daripada segi kewangan. Untuk sektor ekonomi, since manicure dan pedicure dah buka, kami berharap situ setidaknya lebih mematuhi peraturan, terutamanya bila kita pergi ke manicure ataupun pedicure, okay? So businesses tu setidaknya buka mengikut schedule ataupun appointment yang ditetapkan supaya kita dapat terus membuka lagi sektor ekonomi yang lain lah. Yang secara langsung yang memulihkan sektor ekonomi tu di seluruh negeri Sarawak tu lah terutamanya. Semoga semua yang ada dekat negeri Sarawak tu, penduduk negeri Sarawak tu patuh gila-gila dengan SOP supaya sedagi dah terkurung-kurung tu semua untuk semua dapat merasakan dulu lagi. Pembukaan sektor ekonomi tu bagi kami adalah baguslah untuk mempertingkatkan lagi company-company yang lama tu dah terkesan dengan akibat COVID-19 tu lah. So kami berterima kasih sebab dah dapat beralih ke fasa 3 tu. Harapan kami kepada SOP tu adalah harap semua patuhilah dengan SOP tu dan akan terus menerus kita akan hidup dalam macam tu dan jaga SOP kita untuk mempermudahkan urusan orang lain juga. Kami rasa kini tu dah fasa 3 nak. So benda tu no ditunggu-tunggu kami lah. Kami boleh pola medi, pedicure and then boleh pola facial kini. So tanpa rasa takut macamnya. Okay, harapan kami agar kita macam mematuhi SOP lah untuk masa akan datang. So semua orang boleh pola aktiviti masing-masing and then selalu mematuhi SOP tu lah. Nak kau tu dulu Buletin Ukas Iban bergulai dengan aku Matthew Malombil ngau bala kru Buletin berita kesili agi tu dipedak dengan semua laman media Ukas yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe Ukas channel di YouTube. Buletin lemai tu ngudi ujuangkan ngau tangkan Hari Menteri Muda Perkara Korporat ngau Ukas Abdullah Saidul berkawal ngau Rabies Awareness Virtual Run. Salam perpaduan, salam Sarawakku sayang. Hello everyone, I'm Abdullah Saidul. I know we have been combating the COVID pandemic for the last 2 years. In combating this COVID pandemic, let us also not forget to live a healthy life by working out. Do you know that we have also a rabies outbreak in Sarawak way before COVID-19 exists? The rabies outbreak was declared in Sarawak since 2017. But the difference between the rabies and the COVID is that it is preventable by becoming a responsible pet owner. Now join me for a visual run for rabies awareness campaign organized by UKAS from 20th September to 1st of October in conjunction with World Rabies Day Sarawak on the 2nd October. Now please sign up today. Have fun.